Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 bersama saya Pang Chin Fei. Antara paparan hari ini, tiada pemberian tanah percuma kepada China sebagai pertukaran pengurangan kos ECRL. Juga van rempuh kerbau, 3 termasuk 2 warga Thailand nyaris maut. Salam sejahtera. China tidak akan diberi tanah percuma sebagai pertukaran kepada pengurangan 21.5 bilion ringgit dalam projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Menteri Kewangan Lim Guan Eng menegaskan perkara itu juga tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet. Pada 12 April lalu, Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL dan China Communications Construction Company Limited CCCC memeterai perjanjian tambahan ECRL di Beijing. Kos pembinaan projek itu diumumkan telah dikurangkan kepada 44 bilion ringgit. Penulis blog Raja Petra Kamarudin dalam portalnya mendakwa potongan yang diberi CCCC itu adalah untuk pertukaran dengan 4,500 ekar tanah di 7 taman perindustrian berdekatan stesen ECRL. Guan Eng berkata demikian selepas menyaksikan majlis perjanjian dan menandatangani program kerjasama industri antara Kerajaan Malaysia dan Bombardier Hatta Suma Konsortium di Kementerian Kewangan pagi tadi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini mengambil keterangan 24 lagi anggota penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang bagi membantu siasatan berhubung kegiatan rasuah melindungi pemandu lori. Mereka adalah kumpulan ketiga yang diminta hadir bagi memberi keterangan kepada SPRM. Menurut sumber, semua anggota dan pegawai grade 19 hingga 32 itu hadir di pejabat SPRM Pulau Pinang di Georgetown untuk memberi keterangan kira-kira jam 9 pagi tadi. Sabtu lalu, 22 penguatkuasa JPJ dipanggil untuk direkodkan keterangan, namun hanya 5 daripadanya ditahan reman. Mereka dipercayai terbabit dengan kegiatan rasuah melindungi pemandu lori yang melakukan kesalahan jalan raya di sekitar negeri itu. Setakat ini, lebih 50 tangkapan melibatkan anggota dan pegawai penguatkuasa JPJ serta orang awam dibuat bagi membantu siasatan kes itu. Dua wanita warga Thailand dan pemandu van cedera selepas kenderaan dinaiki mereka melanggar kerbau. Kejadian berlaku di kilometer 435.7 Lebuh Raya Utara Selatan, menghala utara di Kuala Kubu Baru, Selangor pagi tadi. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Lam Bak Pai berkata kejadian berlaku kira-kira jam 6.50 pagi tadi. Seorang daripada penumpang van didapati tersepit di panel bahagian depan kenderaan akibat rempuhan itu. Pasukan bomba mengambil masa beberapa minit untuk mengeluarkan wanita terbabit yang patah kaki akibat tersepit. Seorang lagi wanita dan pemandu van berkenaan hanya cedera ringan. 8 penumpang lain tidak mengalami sebarang kecederaan. Mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Kita beralih ke sidang Dewan Negara. Satu akta baharu akan digubal bagi menggantikan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jabatan Alam Sekitar JAS kini di peringkat akhir untuk menyiapkan akta berkenaan. Timbalan Menteri Tenaga Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Isna Raisa Munira Majlis berkata, akta baharu itu akan memastikan hukuman lebih berat kepada pihak yang mengabaikan aspek keselamatan alam sekitar. Satu jawatan kuasa yang telah diumumkan oleh Ketua Pengarah Alam Sekitar bahawa satu jawatan kuasa pengurusan sisa toksik buangan berjadual kebangsaan sedang dirangka dan bila Yang Berhormat, agak-agak Yang Berhormat bila nak dimulakan jawatan kuasa ini, kerana saya rasa selepas Kim ni ada satu lagi yang akan pecah. Pada masa ini Jabatan Alam Sekitar sedang dalam peringkat akhir ya untuk menggubal satu akta baharu bagi menggantikan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, dan saya sangat bersetuju dengan Yang Berhormat Senator kalau
bila terjadi tragedi Sungai Kim Kim ini melibatkan begitu ramai anak-anak di sekolah dan denda yang macam sebegitu kita rasa agak ringan dan saya ingin menyatakan di sini bahawa pihak Mestek tidak akan berkompromi, kerajaan tidak akan berkompromi kepada semua pesalah-pesalah yang telah melibatkan ramai pihak dan menyusahkan begitu ramai pihak atas perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini. Mengikut Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 memperuntukkan penjara tidak lebih 5 tahun dan denda tidak lebih RM500,000. Kes Sungai Kim Kim tercemar pada 7 Mac lalu menyebabkan 111 sekolah ditutup dan lebih 500 orang dirawat akibat terhidu gas metana. Kerajaan akan melaksanakan penggunaan minyak biodiesel kepada pemain industri terutama sektor pengangkutan dan perkilangan pada Julai tahun ini. Menteri Industri Utama Teresa Kok berkata pelaksanaan itu akan meningkatkan penggunaan minyak sawit sebanyak 761,000 tan pada tahun ini. Sebenarnya pada 1 Julai mulai tahun ini kita akan laksanakan biodiesel B7. B7 di sektor industri. Maksudnya kilang-kilang yang gunakan biodiesel yang diesel itu kita akan memperkenalkan biodiesel B7 kepada mereka dan dengan kalau kita gunakan sektor pengangkutan B10 dan sektor industri B7. Jadi kita anggap tahun ini ia akan meningkatkan penggunaan minyak sawit sebanyak 761,000 tan dalam tahun ini. Kita berharap melalui cara ini kita boleh kurangkan stok di negara ini. Jadi saya perlu yang kerjasama dengan ahli-ahli berhormat tentang penggunaan biodiesel kerana ini salah satu cara yang paling berkesan untuk kurangkan stok dan membantu para penanam sawit. Beliau juga berharap dapat melaksanakan penggunaan bahan api sehingga B20 pada tahun yang tidak mendapat sokongan daripada pemain industri. Sedangkan di Indonesia katanya tidak mengalami masalah untuk melaksanakan penggunaan biodiesel B10 dalam kalangan pemain industrinya. Polis mengesahkan menerima laporan Sabtu lalu daripada 2 doktor pakar Jabatan Forensik Hospital Kuala Lumpur yang juga saksi inkues kematian Muhammad Adib Muhammad Kasim. Dalam satu kenyataan, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor SAC Fazil Ahmad berkata, laporan polis itu dibuat di Balai Polis Subang Jaya jam 9.28 malam hari terbabit. Laporan polis itu dipercayai berhubung kait ugutan serta cubaan mempengaruhi penilaian kedua saksi pakar itu oleh seorang lagi saksi dalam kes berkenaan. Kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 189 Kanun Kesiksaan iaitu ugutan bencana kepada seorang penjawat awam. Menurut SAC Fazil, tiada sebarang kenyataan lanjut akan dibuat memandangkan inkues masih lagi berlangsung. Muhammad Adib yang juga anggota EMRS Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya cedera parah dalam rusuhan di tapak kuil Sri Mahamariamam USJ 25 Subang Jaya 27 November tahun lalu. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada 17 Disember lalu di Institut Jantung Negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijadual mengadakan pertemuan 2 hala bersama 3 pemimpin tertinggi China ketika menghadiri Forum Inisiatif Jalur dan Laluan BRI di Beijing Khamis ini. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, dalam kesibukan Beijing menjadi tuan rumah kepada forum itu, 3 pemimpin utama Republik itu masih boleh meluangkan masa untuk mengadakan pertemuan adalah satu petanda baik bagi hubungan bilateral kedua negara. Awalnya bila you jadi tuan rumah pada international conference, 40 orang pemimpin dari luar datang, saya yakin semua orang nak jumpa dengan semua orang. Yeah. But for China to accommodate and to arrange for the 3, the president, the premier and the chairman of the National Assembly to have bilateral with Tun Mahathir, to me is a very, very good sign. 3 pemimpin tertinggi China yang dijadualkan bertemu dengan Tun Dr. Mahathir ialah Presidennya Xi Jinping, Perdana Menteri Li Keqiang dan Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Kongres Rakyat Kebangsaan MPC Li Jianshu.
Tambahnya, beberapa isu penting antara Beijing dan Kuala Lumpur seperti Bandar Malaysia dan laluan rel Pantai Timur ECRL telah berjaya diselesaikan sekaligus mencetuskan arus perubahan positif bagi hubungan kedua-dua negara. Agensi Penguatkuasaan Maritim Zon Sempurna mematahkan cubaan menyeludup keluar 3,750 liter minyak petrol yang diisi dalam 150 tong. Rampasan dibuat di perairan Pulau Bumbung, Sabah petang semalam. Pengarah Maritim Zon Sempurna, Komander Maritim Norimi Hassan dalam satu kenyataan berkata, bot perunda bertugas menahan sebuah bot kargo mencurigakan. Hasil pemeriksaan mendapati hanya ada 2 kru kapal warga Filipina di dalam bot itu. Kedua-duanya ditahan dan disiasat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Nilai rampasan dianggarkan RM24,500. Bot ditunda ke JT Camp Azumi Sempurna untuk disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Prestasi ringgit sewajarnya dinilai berasaskan unjuran tahunan dan bukannya turut naik nilai harian mata wang negara. Menteri Kewangan Lim Guan Eng turut menjelaskan sebarang penilaian yang dibuat berasaskan unjuran harian yang biasa berlaku sebenarnya kurang tepat. Kerajaan kata beliau akan terus memantau prestasi ringgit dalam pasaran mata wang asing berikutan penyusutan nilai unit tempatan itu baru-baru ini. Perkembangan ringgit itu dikaitkan dengan tindakan penyedia indeks global FTSE Russell pada minggu lepas untuk menilai semula Malaysia dari segi akses pasaran dalam indeks bond kerajaan dunia FTSE WGBI berikutan kebimbangan membabitkan kecairan pasaran. Susulan itu, ringgit terjejas apabila pelabur bimbang mengenai kemungkinan Malaysia tidak lagi disenaraikan dalam indeks tersebut. Sehingga 12 hari tadi, unit tempatan diniagakan lebih kukuh pada 4.126 berbanding dolar Amerika daripada 4.13 yang direkodkan semalam. Penduduk flat Sri Kota di Bandar Tun Razak mahu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menyelesaikan isu parkir di penempatan mereka. Menurut penduduk, sehingga kini bangunan 8 tingkat yang sepatutnya siap 2017 masih belum sempurna. Mereka turut membangkitkan isu kos sewa bulanan membebankan yang dikenakan di BKL. Semalam, sebahagian daripada 2,000 penduduk flat Sri Kota tampil menyuarakan ketidakpuasan hati mereka. Mereka mendakwa bangunan parkir kenderaan yang dihaskan buat penduduk flat Sri Kota tidak sempurna, namun penduduk dibenarkan menyewanya. Antaranya keadaan sistem pemadam api, jabatan bomba dan penyelamat selain laluan masuk ke kawasan parkir tidak berturap dan sistem pembaritan tidak diselenggara. Penduduk juga mempertikai tahap keselamatan ekoran tiada bilik kawalan sistem rakaman litar tertutup disediakan. Di sebalik itu, penduduk tidak berpuas hati mengenai penolakan permohonan sesetengah penduduk untuk menyewa petak parkir di BKL. Apa sebab tertunggak apa? Saya beli cash. Kalau saya tu hutang, pasti dia hantar surat kat saya. Bila saya nak mohon benda ni, tiba-tiba saya tertunggak. Alasan saya tanya, apa parking saya yang tertunggak? Tangkan rumah masa saya nak beli, dia cek habis. Tak ada terhutang apa. Saya tak puas hati masalah sewa parking ni. Kalau boleh kami penduduk sini minta dikurangkan sikit. Maknanya bila kurang sikit tu ada pertimbangan yang antara penduduk dengan Dewan Bandaraya. Sekarang berapa? Sekarang yang apa yang ditetapkan RM60. Kemungkinan besar dia boleh naik. Lagi satu, daripada segi keselamatan saya tengok saya memang tak puas hati. Isu terbabit dibawa ke DBKL untuk mendapatkan ulasan. Namun dimaklumkan kaki tangan Jabatan Korporat DBKL tiada di pejabat kerana tugasan luar. Kru kami kemudian diminta mengemukakan aduan secara bertulis. Sebarang penjelasan yang diterima daripada DBKL akan kami siarkan. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Baiklah, kita beralih ke laporan luar negara. Angka kematian akibat gempa bumi 6.3 magnitud yang menggegarkan Pulau Luzon di Filipina kini meningkat kepada 11 orang. 52 gegaran susulan turut dicatatkan berikutan gempa bumi yang melanda kira-kira 60 km di barat laut ibu kota Manila. Operasi mencari dan menyelamat 30 mangsa yang dikhawatiri terperangkap di bawah runtuhan bangunan 4 tingkat di Bandar Perak di wilayah Pampanga masih diteruskan. Setakat ini, penyelamat berjaya mengesan suara seorang mangsa yang terperangkap di bawah bongkar konkrit. Sementara itu, menurut Perbadanan Lapangan Terbang Antarabangsa Kelab, 7 orang cedera ringan apabila sebahagian daripada siling di lobi terminal penumpang runtuh. Jabatan Pengangkutan Filipina sebelum ini mengumumkan operasi di lapangan terbang akan digantung selama 24 jam akibat kerosakan. Seri serangan bom semasa sambutan Hari Easter. Ketika penduduk memperingati mangsa, pucuk pimpinan Sri Lanka dikritik ekoran pendedahan amaran mengenai ancaman kumpulan militan NTJ yang dikeluarkan satu agensi perisikan asing. Namun menurut jurucakap kerajaan, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan anggota kabinetnya tidak dimaklumkan mengenai perkara itu. That the international intelligence agencies have informed on the 4th of April that there is such an incident will take place in this country. There will be suicide bombers will attack the various places. He was completely blind on the situation. Wickremesinghe mendakwa tidak dimaklumkan mengenai taklimat keselamatan berikutan pertelingkahan politik dengan Presiden Maithripala Sirisena pada tahun lalu. Sirisena memecat Wickremesinghe dan kabinetnya pada Oktober lalu yang mencetuskan krisis perlembagaan. Sekurang-kurangnya 25 orang terbunuh dan 24 yang lain cedera dalam nahas bas di Bolivia. Angka kematian bagaimanapun dikuatiri meningkat kerana beberapa mangsa dilaporkan cedera parah. Bas berkenaan dalam perjalanan ke utara dari La Paz menuju ke Rurrenabaque apabila kemalangan berlaku berhampiran Pacalo. Menteri Dalam Negeri Carlos Romero berkata ketika kejadian, pemandu bas itu dipercayai cuba memotong sebuah truk. Bas yang hilang kawalan bertembung dengan sebuah lagi lori di Jalan La Paz, Yungas, lalu terjunang ke dalam gaung sedalam 200 meter. Jentera bomba dan petugas penyelamat dikejarkan ke lokasi untuk menyelamatkan mangsa. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Baiklah, kita ke laporan sukan perkembangan Liga Perdana Inggeris. Chelsea terlepas peluang memperbaiki kedudukan bagi melonjak ke tangga ketiga Liga apabila terpaksa berpuas hati dengan satu mata selepas seri 2-2 berdepan Burnley dalam perlawanan tunggal Liga awal pagi tadi. Beraksi di Stamford Bridge, anak buah Maurizio Sarri bagaimanapun dikejutkan dengan gol pembukaan hasil rembatan luar kotak penalti Jeff Hendricks awal minit ke-8. Tersentak dengan jaringan berkenaan, The Blues tidak menunggu lama menyamakan kedudukan apabila N'Golo Kante bijak menyudahkan hantaran Eden Hazard 4 minit selepas itu. 2 minit berselang, Chelsea kembali di depan berpunca daripada satu gerakan cantik yang disudahkan penyerang Gonzalo Higuain. Namun Burnley kembali memberi tentangan apabila Ashley Barnes memastikan jaringan penyamaan pada minit ke-24 untuk kedudukan terikat 2-2 dan seterusnya keputusan terbabit kekal sehingga tamat perlawanan. Keputusan seri itu bermakna Chelsea gagal memanfaatkan peluang menjarakkan kedudukan bagi memburu slot automatik ke Liga Juara-Juara musim depan. Meskipun tiga pencabar terdekat Manchester United, Arsenal dan Tottenham tumbang kepada lawan masing-masing hujung minggu lalu. Berbaki 3 perlawanan, peluang Chelsea masih terbuka untuk bersaing dengan 3 pasukan berkenaan sehingga hujung saingan. Debaran menjelang Majlis Anugerah Sukan Negara 2018 yang dijadual berlangsung malam ini nyata semakin hangat. Beberapa nama jago sukan negara yang cemerlang dengan prestasi masing-masing mulai terbit sebagai calon paling sesuai berangkul gelaran olahragawan kebangsaan. Selain itu, persoalan mengenai siapa calon paling layak bergelar olahragawati kebangsaan turut dinanti-nantikan. Segalinya bakal terjawab malam ini. Tinjauan wartawan kami malam tadi, persiapan fasa akhir giat dijalankan di lokasi Majlis Anugerah yang bakal berlangsung di sebuah hotel terkemuka di Ibu Negara. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Ahmad Syapawi Ismail memantau rapi segala persiapan yang dilakukan.
Selain anugerah olahragawan dan olahragawati kebangsaan yang bakal menyaksikan pemenang membawa pulang wang tunai RM20,000, kategori lain yang menjadi tumpuan ialah olahragawan, olahragawati Paralimpik, pasukan lelaki kebangsaan, pasukan wanita kebangsaan, anugerah jurulatih lelaki, kepimpinan sukan dan anugerah khas. Asas pemilihan ASN 2018 menjurus kepada kecemerlangan atlet di pentas kejohanan berprestij pada kejohanan sukan Asia dan sukan Commonwealth. Bertepatan dengan prestij majlis yang menampilkan anugerah tertinggi sukan negara, harapan Datuk Syapawi, Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan memberikan kerjasama yang lebih jitu pada masa akan datang. Saya perhatikan pada tahun ini, sebenarnya terdapat pertambahan pencalonan yang agak berkualiti juga daripada beberapa badan sukan, tetapi malangnya tidak semua badan sukan mencalonkan atlet-atlet terbaik mereka. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa masih lagi ada sikap kepada badan-badan sukan tertentu yang mungkin mereka tahu bahawa peluang untuk atlet mereka tidak akan dapat menerima award anugerah sukan negara. Pada 16 April lalu, panel pemilihan anugerah sukan negara telah menilai seterusnya menyenarai pendek atlet dan pegawai sukan yang dicalonkan. Dan segalanya bakal terjawab malam ini di mana berkenan berangkat memeriahkan majlis yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Baiklah, sekian paparan hari ini mengakhiri Buletin 1.30. Saksikan kejohanan meluncur ombak di dalam cuaca ribut yang disertai 10 peluncur terbaik dunia di Island. Salam hormat.